Kekuatan mata wang ditentukan oleh pelbagai faktor tempatan dan antarabangsa. Antara faktor-faktor ini adalah inflasi dan pertumbuhan dalam ekonomi domestik, kadar faedah bank pusat, permintaan dan penawaran dalam pasaran pertukaran asing dan imbangan perdagangan negara. Mata wang menjadi kuat jika ia semakin bernilai berbanding dengan mata wang negara lain. Mata wang yang kuat juga mempunyai kegunaan yang tinggi di pasaran asing dan simpanan yang besar di bank-bank asing. Mata wang yang kuat memerlukan dasar kewangan dan monetari yang dianggap baik dan anti-inflasi. Mata wang menjadi stabil apabila ia berupaya mengekalkan nilainya atau mempertahankan daya belinya dari semasa ke semasa. Ini bermakna untuk mata wang menjadi stabil, ia harus mempunyai inflasi rendah dan tidak fluktuatif secara meluas dari semasa ke semasa. Cara paling biasa untuk mengukur perubahan dalam daya beli atau nilai mata wang adalah indeks harga pengguna. Stabiliti mata wang dipengaruhi oleh pelbagai pemboleh ubah, termasuk saiz industri ekspor negara, dasar-dasar ekonomi dan tahap pengiktirafan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Dialog 3 Penjuru. Kita memberikan tumpuan yang menjadi topik perbualan dan juga diskusi utama di Malaysia ini, iaitu kejatuhan nilai ringgit yang kita lihat pada ketika ini menggusarkan banyak pihak, memberikan kesan pendek, sederhana juga jangka panjang. Pelbagai analisis sudah pun dikeluarkan, namun untuk kita melihat bergerak ke hadapan. Pertama sekali puncanya untuk kita menganalisis, kedua bagaimana untuk kita melihat apakah langkah rasional atau langkah yang perlu dilaksanakan bergerak ke hadapan dalam menampung kembali nilai ringgit dan apakah sebenarnya faktor-faktor downside risk yang masih wujud yang perlu diberikan perhatian khusus oleh kerajaan dan juga semua pihak yang terlibat. Bagi melihat kali ini, saya nak membawakan 3 tetamu kita pada malam ini. Pertama sekali saya perkenalkan saudara Harizal Hazri, penganalisis ekonomi politik dan hubungan antarabangsa, dan juga kita ada Profesor Dr. Ong Kian Meng, iaitu pengarah program pengajian falsafah ekonomi dan politik PPE Taylor's University, dan kita ada Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif UKM Minda UKM. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini dan juga pada jam ini. Saya nak mulakan dahulu dengan Prof Azlan terlebih dahulu. Bagaimana kita melihat apabila ringgit menyusut, ramai penganalisis melihat bahawa ini disebabkan oleh the Fed di Amerika Syarikat. Kita faham keadaan ini dan kita melihat juga bahawa faktor ini ataupun keadaan ini sering diketengahkan sebagai faktor mengapa ringgit menyusut pada ketika ini. Namun untuk kita melihat bahawa ada juga yang melihat, termasuk Prof juga mengatakan bahawa ini masalah struktur kita juga yang perlu diberikan perhatian kerana ini akan menyokong nilai ringgit untuk jangka masa panjang. Sebelum ini kita katakan antara faktor yang menyumbang adalah ketidakstabilan politik. Sekarang ini secara relatifnya kita boleh katakan kestabilan politik itu wujud di Malaysia. Prof, bantu kami untuk faham faktornya apa sebenarnya? Adakah ada Fed sahaja ataupun struktur kita ini yang menyebabkan ringgit kita lebih menyusut pada ketika ini? Okay, terima kasih Najib and to all other panels. Pada saya, bila mana ada pergerakan dalam nilai mata wang, dia ada 2 dimensi yang perlu kita beri perhatian. Pertama ialah pergerakan yang bersifat jangka pendek, maksudnya faktor-faktor yang disifatkan sementara ataupun faktor-faktor yang kita anggap normal. Dan yang keduanya adalah faktor jangka panjang yang secara umumnya melibatkan faktor-faktor yang lebih fundamental. Dalam konteks Malaysia, yang mendominasi perbincangan kita ialah polisi kadar faedah oleh Amerika Syarikat dalam konteks untuk mereka menangani masalah inflasi mereka yang kemudiannya disusuli dengan peningkatan kadar faedah di Amerika secara berterusan dan menjadikan pulangan pelaburan di Amerika itu lebih baik. Jadi dia mempunyai satu tarikan keluar lah. Basically, people are going for higher returns, so they might withdraw dia punya investment di Malaysia. Yep. Cumanya dan satu lagi adalah faktor kelembapan global, all the geopolitik dan sebagainya. Tetapi pada saya sejak belakangan ini saya sering menyarankan ini, pergerakan satu adalah pergerakan hari ke hari. But the other dimension yang saya ingin beri perhatian, yang saya lihat ialah pergerakan dalam konteks jangka panjang, tahun ke tahun ataupun daripada dekad ke dekad. Saya merumuskan bahawa ringgit sejak dilepaskan daripada tambatan 2005 berada di dalam sekarang ini 2 julat. Julat yang pertama iaitu selepas tambatan 2005 sehingga 2015. Basically that is where ringgit berada dalam 3 ke 4 bukan begitu.
But 2015-2016 secara sangat jelas bahawa ringgit telah berganjak kepada a new band, julat yang baru, iaitu 4 ke 4.5. Jadi pada saya pergerakan di dalam band atau dalam julat itu adalah pergerakan yang bersifat lebih sementara. Pergerakan julat itu, berganjak itu an indication bahawa ada elemen-elemen yang lebih fundamental dan structural sifatnya. Jadi dalam menilai konteks hari ini, bagi saya, dua perkara ini harus diberi pertimbangan. Dr. Kian Meng, bantu kami untuk faham dua julat yang dimaksudkan oleh Profesor ini. Bagaimana untuk kita melihat, kerana ada kalanya pergerakan ringgit harian ini dalam konteks masa, kerana kita mengimport banyak barang. Apabila kita melihat keadaan ini, pastilah mencetuskan inflasi diimport sebagai contoh. Bagaimana untuk kita membaca kedua-dua perbezaan yang Prof sebutkan tadi dan mencari solusi terbaik dalam bentuk dasar kita? Ataupun apa-apa perkara yang boleh menyokong kedudukan ringgit untuk jangka masa panjang mungkin? Ya, terima kasih atas jemputan ini. Bagi saya nak menekankan mungkin satu perkara yang Prof Nazlan tadi tidak bangkitkan, iaitu penimbang dari segi peningkatan Federal Funds Rate di Amerika Syarikat, di mana Federal Funds Rate ini telah dinaikkan 10 kali sejak Mac 2022 dari 0.25% ke 5.25% sekarang. Ini menimbulkan jurang di antara interest rate di Malaysia dan juga interest rate di Amerika Syarikat itu lebih daripada 2%. Dan ia menunjukkan bahawa memang ada peralihan dari negara seperti Malaysia di mana aset seperti aset yang berlainan telah dialihkan ke Amerika Syarikat secara flight to safety. Jadi saya rasa ini adalah fenomena yang akan berhenti dalam mungkin 6 bulan ini, di mana Fed akan memberi signal bahawa mereka tidak akan lagi menaikkan Federal Funds Rate itu, dan saya rasa selepas itu jurang perbezaan di antara interest ini akan berkurangan, dan itu adalah masa kita boleh nilai sama ada penurunan nilai mata wang ringgit itu adalah sesuatu yang akan berterusan atau tidak. Hariza, bantu kami untuk faham, kerana ada juga penganalisis ataupun pemerhati pasaran melihat bahawa masalah struktur kita yang dihadapi pada ketika ini ataupun perubahan struktur, reformasi struktur yang ingin dilaksanakan agak perlahan, menyebabkan mungkin sentimen terhadap banyak perkara termasuk juga ringgit menyebabkan mata wang kita menyusut. Bagaimana untuk melihat semua perkara ini? Adakah agenda reformasi yang cuba kita laksanakan ataupun yang telah kita laksanakan pada ketika ini kurang memberikan sentimen ataupun belum cukup memberikan sentimen? Okey, yang pertama terima kasih Awani kerana menjemput saya sekali lagi. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak kupas satu perkara yang saya rasa agak penting yang telah pun diperkatakan pada awal sesi ini tadi, di mana kita berbicara pada hari ini tentang kejatuhan nilai mata wang ringgit ini kerana ia mendominasi percakapan ataupun pemikiran kita pada hari ini. Mendominasi itu maksudnya ada semacam kerisauan tentang pergerakan mata wang ringgit, terutamanya apabila dia menurun. Jadi saya setuju dengan kedua-dua panelis sebelum saya, dan kita juga tahu bahawa pergerakan mata wang ini sebenarnya dia bergantung kepada pergerakan di luar negara dan juga isu-isu di dalam negara. Itu semua umum sudah tahu dan kita sudah terangkan. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah pergerakan mata wang ini tidak semestinya buruk dan tidak juga semestinya baik. Kerana di dalam ekonomi ini dia sentiasa mempunyai efek-efek yang berbeza. Pada satu segi ia mungkin nampaknya membimbangkan, tapi pada segi lain ia tidak begitu negatif lah. Itu yang penting. Tetapi saya nak kupas tentang kerisauan itu sendiri. Kenapa rakyat Malaysia sebenarnya bercakap tentang kejatuhan mata wang ringgit ini? Adakah semua rakyat Malaysia ini berdagang mata wang? Maksudnya we trading forex yang kita semua sensitif dan risau sangat tentang kejatuhan mata wang ataupun kenaikan mata wang dan sebagainya. Jadi ada semacam persepsi bahawa apabila pergerakan nilai mata wang ringgit itu merudum,
makanya ia akan memberikan satu impak yang sangat negatif di dalam negara. Ada benarnya di situ tetapi bukan 100% benar. Apa yang saya nak bangkitkan di sini adalah kerisauan itu sebenarnya tidak bergantung kepada fundamental ekonomi yang kita sering perkatakan. Dan banyak pakar-pakar telah cuba menerangkan sebenarnya pergerakan mata wang ini fundamentalnya itu tidak semua bergantung kepada kita. Seperti Prof cakap, ada masalah-masalah struktur mungkin dalam Malaysia, ya, terutama sekali pada tahap ini. Tetapi juga seperti Kian Meng cakap, ada juga pergerakan di Amerika yang memungkinkan efek ini terhadap Malaysia. Jadi ada dua perkara di sini. Yang pertama, kerisauan ini sebenarnya lahir apabila naratif tentang mata wang ini dipolitikkan. Ini saya terpaksa keluarkan dulu supaya kita clear. Apabila naratif kejatuhan mata wang ringgit ini dipolitikkan dan dia dipercakapkan bukan berdasarkan fundamental ekonomi, jadi rakyat yang menerima naratif itu sering memikirkan bahawa ianya semuanya buruk, ianya semuanya tidak baik kerana ia telah dihidangkan sebegitu rupa. Ini bagi saya sangat bahaya sebab we never address the real cause of the problem. Itu perkara pertama. Dan saya boleh balik pada perkara itu later lah. Perkara yang kedua adalah kita juga tahu dan saudara pun dah cakap bahawa apabila pergerakan mata wang ringgit ini, bila dia jatuh, dia akan efek kita punya imports. Antara benda yang betul-betul merisaukan, yang saya rasa ada kaitan dengan kehidupan seharian kita, bukan mata wang itu sendiri, tetapi impaknya kepada import. Kita harus sedar di Malaysia, 60% daripada sumber makanan kita diimport. And this is a big problem. Dan saya telah buat banyak kajian dan membentangkan kepada kerajaan-kerajaan sebelum ini dan juga ahli-ahli parlimen di parlimen sendiri tentang betapa bahayanya kalau kita tidak mengawal kebergantungan import makanan kita di peringkat antarabangsa. Kita ada lebih kurang 33 juta lebih penduduk. Dan kita mempunyai tanah yang luas. Dan kita pun tahu banyak kajian telah menunjukkan yang tidak ada ekonomi yang asalnya itu berbentuk pertanian. Kalau kita tidak memodernkan ekonomi pertanian kita, kita tidak mungkin akan bergerak kepada negara berpendapatan tinggi. Kalau Malaysia berjaya buat, kita adalah negara yang pertama dalam sejarah dunia. Permasalahannya di sini adalah apabila mata wang kita jatuh, tentu sekali barang-barang import ini akan meningkat. Dan dia terus akan memberikan kesan terhadap harga-harga makanan yang ada di dalam pasaran. Jadi sebenarnya, instead of talking about whether if the ringgit, nilai mata wang itu naik atau tidak, kita kena tengok kepada fundamental ekonomi yang akan terkesan secara langsung, yang akan memberikan impak kepada rakyat. Yang ini tidak pernah menjadi naratif politik. Itu kerisauan saya. Kerisauan saya adalah perbincangan nilai mata wang itu dikaitkan dengan kelemahan atau kebaikan struktur-struktur kerajaan ataupun satu-satu kerajaan, itu sahaja berhenti di situ. Jadi secara strategiknya, kita tidak pernah address masalah-masalah yang memungkinkan ekonomi kita akan terkesan kalau mata wang kita jatuh. Ini problem. Jadi bagi saya pada hari ini, instead of kita ni pening kepala ringgit ni nak naik ke turun, we really have to talk about apa benda-benda yang akan memberikan kesan. Sebab untuk merubah struktur-struktur ini, dia tak makan masa 1-2 hari. Jadi hari ini kita boleh bercakap tentang pergerakan ringgit. Kalau yang lain ni kita tak selesaikan, 5 tahun lagi kita akan cakap bekas mata wang akan bergerak. Mungkin dia akan lebih kukuh, mungkin dia akan lebih menjunam. Jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang lebih penting untuk kita perkatakan, dan inilah polisi-polisi yang kita tak nampak. Ya. Food security Najib. kita tak nampak lagi. Saya nak tambah Boleh, sikit. boleh. Ya, mungkin ni perspektif dari seorang bekas ahli parlimen. Saya memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Harizal tadi, kerana bila saya di pihak pembangkang, saya pun nampak segelintir daripada pihak ahli parlimen di sebelah pembangkang yang mengkritik kerajaan pada masa itu kerana nilai mata wang ringgit itu lemah, dengan tidak memberi apa-apa penjelasan yang saya rasa adalah baik ataupun memberi cadangan untuk mengubah keadaan
dari segi policy di jangka masa panjang. Pada masa yang sama, bila saya di kerajaan, saya pun nampak orang sebelum ni yang ada di kerajaan, sekarang mereka jadi pembangkang, mereka guna taktik yang sama. Sebelum ni ada orang yang kata, kerajaan patut campur tangan dengan OPR, overnight policy rate oleh bank negara. Tapi bila jadi kerajaan, sing a different tune, mengubah suara dan sebagainya. Jadi saya memang setuju. Kita perlu ada satu perubahan dari segi dialog, bukan saja di kalangan orang awam, tetapi di kalangan ahli politik. Prof Azlan, bagaimana untuk melihat reality check yang wujud disebabkan oleh kelemahan ringgit ini adalah apa yang sepatutnya penambahbaikan yang kita laksanakan dalam bentuk struktur kita. Seperti Harizah sebagai contoh tadi, aspek bekalan makanan itu. Ada banyak perkara. Ini bukan sahaja kerana ringgit jatuh. Malah ketika pandemik pun kita dah banyak reality check kita berlaku dan kita saksikan yang boleh kita tambah baik. Adakah kita menuju ke arah itu ataupun belum ada lagi? Najib, isu tentang perkara-perkara seperti yang sebut oleh Harizal, isu yang dianggap sebagai structural, ya. Contohnya yang jelas tadi sebut tentang kebergantungan kita terhadap import dalam konteks makanan. Saya kadang-kadang tak tahulah Dr. Prof Kian Ming dan juga Harizal. I think all of you akan agree dengan saya. Isu ni dah cakap lebih daripada 10 tahun. Minta maaf. Saya rasa tidak ada satu pun, malah saya berani kata, tidak ada satu pun isu-isu struktural yang dibincangkan hari ini adalah perkara baharu. Tidak ada. Kalau kita tengok dokumen-dokumen pembangunan rancangan 5 tahun, dokumen seawal way back, contohnya dalam New Economic Model ekonomi baharu tahun 2010, regardless lah. Bagi saya kerajaan yang mengeluarkan dokumen-dokumen ini, tidak kira siapa pemimpinnya, semuanya menyebut perkara yang sama. Jadi persoalan kita ialah perhatian kita terhadap permasalahan-permasalahan ini dia muncul sekali-sekala ikut musim. Jadi kalau musim tiba-tiba kita tengok banyak pekerja asing dalam Kuala Lumpur masa perayaan, kita pun akan cakaplah pasal lambakan pekerja asing. Lepas tu kita diam pula. Bila timbul tak cukup bahan makanan, kita bising. Satu Malaysia kita nak tanam jagung. Kemudian kita hilang pula. Ya? Kemudian bila pelajar tercicir, pelajar musim SPM di-announcekan, keciciran pelajar, dapatlah dalam 2-3 minggu bercakap tentang masalah bakat dan education. Kemudian kita tinggal pula. Jadi ini yang menjadi cabaran. Saya, of course, subjek ini keluar daripada isu ringgit semata-mata. Tetapi dalam konteks ringgit, saya juga merasakan begitu bahawa kalau bolehlah, saya rasa tiba masanya kita menyeru diri kita dan juga semua rakyat Malaysia. Bila mana kita berbincang tentang perihal ekonomi ini, tidak semestinya semuanya dikaitkan dengan kepimpinan hari ini. Ini kadang-kadang masalah. Bila naik anak tangga dalam daya saing dunia baru-baru ini naik 7, kita kata itu adalah hasil tindakan yang telah dibuat oleh kerajaan hari ini. Betul ke begitu? Ya, kalau kita tengok jatuh, kita kata salah Yang Amat Perdana Menteri sekarang pula. Adakah betul begitu? Ataupun penyusutan itu telah pun berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi berarti landasan perbincangan ini penting. Kalau perbincangan ini perbincangan kedai kopi, maka kita tak dapat ke mana-mana, tak keluar ke mana-mana. Tapi kalau kita berbincang dalam konteks negara kita, bagaimana kita nak memastikan negara kita terus maju dan cemerlang dan sustain dan tidak vulnerable atau merentan kepada permasalahan-permasalahan global, I think ada ruang. Jadi saya nak mengajak dalam konteks itulah. Nak berbalik contoh tadi kalau sebut yang Harizah sebut tadi, contohnya dalam konteks isu kebergantungan kepada import untuk makanan. Ya. Memang pastinya kalau kita import, bila nilai mata wang jatuh, maka akan terkesan. You tidak dapat lari daripada perkara itu. Jadi persoalan yang timbul ialah, adakah keputusan kita, for long, bila kita nak kata nak jadi negara maju, masalah kita ialah tafsiran kita tak betul. Kita ingat negara maju berarti kena buka kilang, tutup ladang. Jadi sedangkan banyak negara maju yang menjadi contoh kita. Di Amerika sekalipun, sektor pertanian mereka sangat hebat. Saya lihat dengan mata sendiri sejauh mana modernization mereka, automation mereka. Bila kita cakap tentang revolusi industri keempat, seolah-olah itu bukan pertanian. Sedangkan pertanian
seharusnya menjadi satu daripada tonggak untuk kita mencapai revolusi industri keempat. Jadi perbincangan kita ni di negara kita, subjek ni timbul di MITI, tapi di Kementerian Pertanian dan Kecukupan Food Security ni tak bincang begitu. Jadi lain kementerian, lain dia punya fokus perbincangan dia, dan akhirnya maka kita tidak berjaya menangani masalah-masalah ini. Ini yang bagi saya satu yang sangat merisaukan. Dr. Kian Meng, bagaimana untuk mengubah ini dari menjadi hanya sembang kedai kopi dan pada masa sama mewujudkan konsistensi dalam dasar yang kita ingin laksanakan? Kalau ada juga amalan terbaik luar negara yang kita boleh lihat untuk jangka masa panjang, bagaimana ini boleh dilaksanakan? Adakah belum ada nada ini pada ketika ini? Bagaimana? Okey, mungkin saya nak beri pandangan yang tidak akan disambut dengan baik oleh kawan-kawan saya di Pakatan Harapan. Silakan. Ya. Ya, bagi saya, apa yang telah dibuat ataupun dilaksanakan, yang cuba dilaksanakan dalam program Economic Transformation Program ataupun ETP dan juga GTP, Government Transformation Program, di bawah Datuk Seri Najib semasa beliau menjadi Perdana Menteri, itu adalah satu inisiatif ataupun dasar yang baik. Kerana ia telah mengenal pastikan concrete action item ataupun projek yang boleh dilaksanakan untuk mengubah suai ataupun memberi rangsangan kepada kegiatan ekonomi di negara ini. Tetapi apa yang kekurangan dalam program transformasi ini, tidak kira kerajaan ataupun dari segi private sector tu, sektor swasta, ia tidak diikuti dengan perubahan dari segi policy ataupun dasar. Maksudnya ada program. Okey, program ni, pihak swasta ini boleh mengendalikan program seperti ini yang mungkin ada short term economic impact. Tetapi apabila dasar pertanian ke, dasar industri ke, tidak diubahsuaikan supaya seluruh industri boleh diberi satu halutuju yang lebih kukuh, yang tidak sama dengan apa yang kita amalkan sebelum ni, projek itu hanya akan kekal sebagai projek di setengah-setengah tempat saja. There is no longer term sustained economic impact. Ya, itu adalah pandangan saya dari segi dari segi dasar dan juga dari segi action items. Rizal, kalau ingin menambah juga melihat kepada perkara ini, soalan yang sama juga membawa perkara ini keluar kerana Dr. Kian memberikan contoh tadi, betul jelas kita ada ETP, GTP dahulu, sekarang ini dan beberapa kepimpinan sebelum dan selepas Dr. Seri Najib itu tidak nampak ke mana hala tujuannya. Mungkin kita akan ada pelan ekonomi madani nanti, tapi setakat ini masih belum jelas kalau menurut ramai penganalisis. Rizal sendiri melihat bagaimana? Ya, bagi saya pernah ditanya soalan ni. Apa masalah Malaysia ni sebenarnya? Because kita nak kata tak ada capacity, nak kata kita ni tidak ada tenaga pekerja yang berpendidikan, tidak benar. Nak katakan kita ni terkebelakang sangat daripada segi ekonomi, tidak benar. Nak cerita tentang competitiveness, kita not bad. Kita bukannya tercorot. Jadi sebenarnya indikasi itu ada. Jadi yang peliknya apa masalah Malaysia ni? Jadi saya rumuskan masalah Malaysia ni seperti yang macam mana Kian Meng dan Prof cakap tadi. We are not a coherent nation. Kita ni tidak logical dan tidak coherent. Kita buat benda, kita buat kejap, lepas tu kita buat benda lain. Dan ada beberapa telahan kenapa kita tidak coherent. Kenapa kita tidak boleh stick to a good plan. And even kalau plan tu tidak 100% bagus pun, but if we do it consistently, kita buat dengan berulang kali dan kita cuba memperbaikinya, kita boleh menjadi negara yang terbaik. Itu bagi saya simple. There is no brilliant policies or economic plans in the world. Tidak ada. Plan itu harus berubah-ubah, tetapi kita harus konsisten dan koheren. Masalahnya kita tidak begitu. Jadi kenapa kita tidak begitu adalah ini kekecewaan saya yang paling besar lah. Kalau Kian Meng cakap mungkin rakan-rakan dia di Pakatan Harapan tak berapa setuju dengan dia, saya nak cakap kawan-kawan saya yang di dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pun mungkin akan tak setuju dengan saya. Masalah di Malaysia ni adalah apabila semuanya itu dipergunakan untuk tujuan politik saja. Ya? Jadi apabila kita mempunyai agenda-agenda ini, apa yang nampaknya cantik untuk ahli-ahli politik kita bentangkan. Jadi apabila ada pertukaran, kita tidak follow through sebab kita ahli-ahli politik, koalisi-koalisi yang baru nak memberikan sesuatu yang baru. Formula ni salah. Dia sebenarnya
tambahan boleh dibuat, tetapi apa yang kita dah bina itu, kita harus pilih, kita harus menjadi strategik dan kita harus follow through supaya kita boleh berkembang sebagai satu ekonomi yang lebih resilient. Kalau kita buat benda sekejap, kita tidak mungkin akan jadi resilient. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bercerita tentang apa yang berlaku sekarang ini. Okay. Yang berlaku sekarang ini adalah kita umum tahu kita mendepani situasi global yang tidak menentu. Itu saya tak nak bincang lagi. Dah terlalu banyak orang cakap, saya setuju 100%. Tak ada two ways about it. We all know, okay, this is a problem. Yang kedua, kita tahu bahawa negara untuk melalui zaman-zaman yang agak tidak seimbang ini, kita harus mencari idea-idea baru, mempersembahkan konsep-konsep dan idea-idea yang boleh membawa kita dan menjalinkan hubungan antara negara kita dengan negara-negara strategik yang lain supaya kita dapat bersama-sama melalui waktu-waktu yang sukar ini. Masalah di Malaysia adalah idea tu tak keluar-keluar. Jadi kita masih lagi bercakap tentang tata urus, tata cara melawan korupsi dan sebagainya setiap hari. Benda tu betul, tetapi benda tu tidak menyeluruh. Kita dah tahu dah semenjak good governance ini menjadi konsep utama World Bank pada tahun 1990 sehingga kepada hari ini. Kita dah tahu dah bahawa good governance is very important. Tata urus, tata cara baik, pengendalian kerajaan yang baik adalah penting. Tetapi ia sahaja tidak mampu untuk meningkatkan ekonomi. Ia tidak mampu untuk membawa sesuatu negara yang membangun itu kepada negara maju. It's part of the plan. It is not the whole plan. Jadi di mana plan-plan yang lain ini? Di mana cara, apa yang kita nak buat dengan permasalahan-permasalahan yang kita semua dah tahu, Prof cakap, kita dah bercakap tentang benda ni 10 tahun dah kalau kita nak cerita tentang food security. Kalau kita nak cerita tentang pemodenan agriculture kita dah cakap lama. Dan kita pun negara yang ada plan, kita ada rancangan Malaysia dan sebagainya, kita dah huraikan dekat dalam situ. Tetapi membawa itu kepada satu tahap di mana ia boleh menjadi efektif, dia boleh memberikan sesuatu hasil yang untuk jangka masa yang panjang tidak nampak lagi sebab sering berubahlah. Kita tidak konsisten, kita tidak logical dan kita tidak coherent. So to me mata wang ringgit ini kalau kita tengok Asian Financial Crisis, ini saya masih ingat lagi 1997-98 dia berlaku pada tahap dunia memperkatakan tentang good governance. Saya nak ambil lagi satu topik lah instead of food security. And ramai orang cakap masalah Thailand pada hari itu adalah dia tidak ada good governance. Ada masalah corruption dan sebagainya. Masalahnya bila you tengok scientifically, 3-4 tahun sebelum the Asian Financial Crisis itu, Thailand berkembang dengan sangat maju. Jadi persoalannya, adakah Thailand pada waktu itu, 3 tahun sebelum economic crisis, dia ada good governance dan tiba-tiba waktu economic crisis, financial crisis, dia tidak ada good governance? Tidak begitu. Ceritanya adalah pada waktu dia berkembang dengan maju, juga dia mempunyai masalah governance. Pada waktu mata wang dia itu ditekan, juga dia mempunyai masalah governance. Apa yang dia tak ada sebenarnya adalah polisi-polisi menyeluruh yang lain yang dapat memperkukuhkan ekonomi dia. Tapi tentu sekali pada hari ini, realitinya sudah berbeza. Naik turun mata wang, saya tidak mahu samakan dengan Asian Financial Crisis. Tetapi apa yang kita boleh pelajari adalah setiap benda-benda yang berlaku ini, ataupun kalau kita panggil dia sebagai krisis, dia memberi kita peringatan bahawa krisis ini tidak semestinya you selesaikan benda ni saja. Benda ini berlaku sebab banyak benda-benda yang lain tu tak siap, tak cukup. Maksudnya kalau you tengok financial nilai mata wang ringgit, you nak stabilkan nilai mata wang ringgit, tentu sekali ada banyak option. Nak guna rate, interest rate, nak pegging dan sebagainya. Macam-macam option kita ada. Tetapi that is not the solution. The solution is masalah ekonomi itu sendiri yang saya perkatakan pada hari ini, tak kiralah ranking kita, competitiveness kita di mana, our economy sebenarnya is decaying. It is decaying. Dia sebenarnya sedang merosot.
Kenapa? Because we don't have futurists in this country. Kita tak dapat capai, kita tidak faham economic megatrend di dunia. Kita tak tahu ni pergerakan ekonomi ni, what's the next thing? What is the meaning to artificial intelligence contohnya kepada konsep-konsep pembangunan di Malaysia. Dan saya berani juga argue bahawa konsep pembangunan ekonomi ataupun economic development in Malaysia is old. We are referring to concepts yang sebenarnya bagi saya sudah tidak relevan. Jadi di mana konsep yang baru itu? Di mana perbincangan itu? Di mana ahli-ahli politik yang kita telah pun mengundi untuk membawa perkara-perkara ini, di mana mereka, di mana pemikiran itu? Itu yang tidak ada. Prof, idea seperti yang Rizal sebutkan tadi, perkara yang baru, semua ini, saya yakin ahli akademik seperti Prof sendiri sudah banyak mencadangkan perkara ini. Iltizam politik itu mungkin menghambat usaha kita merealisasikan perkara tersebut. Bantu kami untuk faham realiti semasa dalam aspek itu dan apa lagi boleh kita laksanakan, kerana ialah kalau kita asyik bercakap mungkin iltizam politik tidak ada, kita juga perlu terus menolak idea tersebut ke hadapan supaya dapat dilaksanakan. Pandangan Prof sendiri bagaimana untuk melihat perkara ini? Saya sangat setuju dengan Rizal tadi. Perancangan pembangunan dan pengurusan ekonomi seharusnya evolve over time. Ya. Dia mengikut, kalau kita ambil contohnya, sesuatu polisi yang mungkin digarapkan pada 70-an, 80-an, ketika ekonomi masih lagi berada di peringkat yang rendah, masalah kita ialah bila dianya berjaya, dan kita sering kind of carry that from years to years sebagai legacy kita. Yeah? Kalau saya pernah bertanya dengan beberapa orang yang dah bersara dalam konteks pengurusan ekonomi, orang yang ternama lah, without me mentioning name, mereka bertanya kepada saya, dan saya jawab bertanya, di mana bermulanya kita konsep mengawal harga ni? Dia kata bermulanya sebenarnya mengawal bekalan, iaitu dalam konteks semasa zaman kita menangani komunis. Tetapi akhirnya polisi itu menular to everywhere in our economy. You know that the only goal ialah untuk menjadikan harga ataupun yuran dan sebagainya murah. Jadi akhirnya Malaysia menjadi ketagih dengan murah. Bila kita nak buat perubahan, maka bila mana dia ada kesan ke atas masyarakat secara umum, maka datanglah isu political will umpamanya. Tapi kita juga harus ingat ya, dalam konteks ekonomi negara, satu lapisan adalah the politicians yang menjadi pemimpin-pemimpin kerajaan, dan dalam masa yang sama kita juga ada satu lapisan lagi, iaitu anggota perkhidmatan awam, termasuk saya juga. Ya, jadi berarti dia sebenarnya ada dua layers yang juga kita harus lihat. Bila berbalik kepada isu plan, ya, saya kebetulan berada dalam satu jawatankuasa yang penting, yang agak lama, yang melihat kepada plan-plan induk dalam pelbagai sektor dan termasuk juga rancangan Malaysia 5 tahun dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita tengok balik, kita rasa macam ini reprint ke ni? Maksudnya macam sama saja. Isu-isu yang sama diangkat, cumanya dengan olahan dan mungkin slogan, terma yang berbeza. Kalau dulu tak dengar whole of nation, sekarang whole of nation. Jadi istilah-istilah yang pelbagai. Dan persoalan yang timbul ialah selepas kita melancarkan plan induk ini, siapa yang monitor, siapa yang melapor, dan bagaimana proses untuk kita review semula, dan kesediaan untuk menerima perubahan. Kalau kita ambil contoh dalam konteks pendidikan lah, saya rasa sistem pendidikan ini dah berpuluh-puluh tahun begini. Bagi saya, bila saya lihat pendidikan di beberapa negara-negara maju, mereka telah berubah. Malah di setengah-setengah negara kita rasa macam bukan sekolah pun. Tetapi di Malaysia masih lagi yang sama. Jadi berarti kita perlu buat perubahan, dan perubahan itu mestilah material. Dia tak boleh setakat nak tukar nama saja. Minta maaf, kadang-kadang ialah kita kecenderungan untuk menjadikan polisi pembangunan sebagai satu daripada agenda ataupun alat politik itu sangat tinggi. Jelas sekali contohnya, kita buat program cash transfer. Dahulu kita panggil nama BRIM. Kemudian kita tukar BSH. Kemudian kita tukar bantuan prihatin. Kemudian kita tukar bantuan keluarga Malaysia. Kemudian kita tukar skim tunai rahmah. Tapi semuanya adalah cash transfer. Jadi bagi saya lah, sayang, amat sayang kalau kita cenderung begini, maka akhirnya semua pelan-pelan tadi nak ditukar.
dan diberi nama baru dan sebagainya. Jadi bagi saya kesediaan untuk kita kekal. Sebab tu saya dah mula banyak kali juga saya mencadangkan boleh atau tidak. Minta maaf kalau saya sebut dia agak keras bunyi dia. Boleh atau tidak kita pisahkan pertukaran kepimpinan ini dengan perancangan pembangunan ekonomi. Kalau kita lihat contohnya tadi disebut Thailand, kalau di Jepun umpamanya dah berpuluh kali dah tukar Perdana Menteri, di Taiwan, di Korea dan sebagainya. Tetapi bila bertukar kepimpinan, tetapi at the end everybody nak menjaga negara. Jadi boleh tak kita selesaikan sesuatu dan kemudian kita buat review dan tengok semula. Kalau contoh sekarang saya tengok Menteri Ekonomi pergi ke semua negeri bercakap tentang libat urus kajian separa pegawai rancangan Malaysia ke-12. Saya nak tahu adakah perbincangan tentang 3 tema, 4 pemacu perubahan dan juga 4 pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan yang menjadi kerangka rancangan Malaysia ke-12 itu di mana sekarang? Di mana sekarang? Sebelum kita nak come up with semakan dan juga satu arah yang baru, di mana yang kita janjikan dahulu? Jadi itu penting sebab benda-benda ni dia tak akan lari. Dia akan sama juga. Isu alam sekitar, isu tenaga terbaru is all there in our document. Jadi penting bagi kita mempunyai satu kaedah yang baru sebab kita tak akan dapat lagi saya rasa macam dahulu Perdana Menteri sampai 20 tahun lebih. Mungkin tak dapat lagi. Jadi bagaimana kita nak mentadbir negara kita dengan perubahan-perubahan ini yang saya anggap sudah menjadi norm mungkin. Itu satu perkara yang perlu kita lihat. Dr. Kiameng, menarik sekali apa yang Prof sebutkan tadi. Bagaimana melihat idea ataupun usaha kita untuk mengasingkan kedua perkara ini? Layer 1 dan layer 2 seperti yang Prof sebutkan tadi di peringkat politik, pembuat dasar itu dan pejabat awam yang melaksanakan dasar tersebut. Kerana ini penting, kerana ada kalanya kita melihat ahli politik ini, kalau dasar itu tidak popular, mereka sukar untuk mengambil tindakan. Tetapi dalam penstrukturan ekonomi, banyak langkah ini memang tidak popular pun dalam segi politik. Bagaimana ini boleh dilaksanakan? Bergerak ke hadapan dan apa yang boleh diberikan tumpuan khususnya dalam pelaksanaan dua perkara yang berbeza ini? Ya, saya rasa dari segi polisi ataupun dasar, memang perlunya ada continuity ataupun pelanjutan dasar tak kira siapa menjadi kerajaan. Tetapi saya juga rasa bahawa kerajaan perlu ada kelonggaran untuk membuat action plan ataupun strategi yang mungkin sedikit berbeza berdasarkan arah yang baru. Seperti apa yang berlaku selepas PIU ke-14 di mana Kerajaan Pakatan Harapan telah memberi kepentingan kepada pembasmian korupsi dan juga untuk memberi satu landasan yang lebih baik dari segi transparansi dan juga ketelusan. Jadi memang perlu ada sedikit kelonggaran dari segi implementasi polisi. Tetapi saya juga rasa setiap kerajaan juga perlu ada falsafah yang konsisten ataupun filosofi yang konsisten. Tak kira bila parti itu adalah dalam kerajaan ataupun di pembangkang. Saya beri satu contoh di mana bila di bawah Pakatan Harapan ada call untuk memberikan kelonggaran untuk mengeluarkan duit daripada EPF dari segi ICNA untuk kali ketiga, kali keempat. Tetapi apabila ada orang di kerajaan pada masa itu kata ini mungkin perkara yang mungkin tidak begitu sihat untuk long term savings ataupun simpanan jangka masa panjang untuk orang yang memegang EPF tu, ada sedikit balasan dari segi pembangkang pada masa itu iaitu Pakatan Harapan. Tetapi apabila Pakatan Harapan jadi kerajaan, orang kat pembangkang tu PN mula cakap perlu memberi kelonggaran untuk keluarkan duit EPF untuk kali keempat, kali kelima. Lepas tu kerajaan PH ataupun kerajaan UG ni kata sekarang tak perlu kerana ada kesan jangka masa panjangnya tidak begitu sihat. Jadi saya rasa ada inkonsistensi seperti ini. Dan saya rasa apabila perlunya ada apa-apa perubahan dari segi polisi pun, falsafah untuk menjelaskan kenapa polisi ini berubah dari satu kerajaan ke kerajaan perlu konsisten dan perlu beri keyakinan kepada rakyat Malaysia dan juga pelabur di negara kita.
Harry Zalwakan, bagaimana untuk melihat perkara ini yang disebutkan oleh Dr. Kian Beng tadi, konsistensi itu perlu wujud, tapi ialah ahli politik ini akan sentiasa berpolitik. Harizal juga menyentuh bahawa isunya sekarang adalah penyelesaian ataupun isu semasa yang bagus dilaksanakan terlalu dipolitikkan. Isu ringgit juga terlalu dipolitikkan. Kita tidak pernah mendengar sebelum ini bahawa OPR diberikan rekomendasi oleh ahli politik. Sekarang kita dengarkan bahawa menyuruh dasar monitor diubahlah mengikut kesesuaian dan kehendak mereka sebagai contoh. Kalau kita asyik bercakap bahawa mereka jangan berpolitik terlebih dan sebagainya, ahli politik ini tidak mahu dengar pun. Tapi apa yang boleh kita laksanakan setidaknya di peringkat ketika ini? Dari segi bahawa isu tersebut jangan terlampau dipolitikkan, sebaliknya fokuslah kepada penyelesaian dan konsistensi dalam melaksanakan dasar tersebut. Apa lagi boleh kita laksanakan walaupun ramai melihat bahawa susah untuk bercakap dengan ahli politik ni? Saya sebenarnya seorang yang sangat percaya bahawa ahli politik ni is a reflection rakyat. Sebenarnya kita sering merasakan bahawa ahli politik ni dia set the trend. Tapi sebenarnya saya percaya bahawa ahli politik ni dia sebenarnya dia react kepada apa yang dia merasakan rakyat mahu, dia packagekan dalam satu bentuk yang boleh diolah dengan baik, dan mereka sangat hebatlah untuk mengolahkan benda-benda ni dengan nada yang orang boleh mengigau-gigau, teringat-ingat nak terima tu. Jadi sebenarnya untuk menjawab soalan saudara, saya merasakan bahawa apa yang kita perlu buat sebenarnya rakyat Malaysia adalah mengingatkan ahli politik bahawa interest kita sebagai rakyat Malaysia should be number one. Itu dia kena faham. They are there to do the job and not to keep the job. Ya, ini saya suka apa yang Prof cakap tadi. Sebab kita dah masuk kepada satu tahap di mana pertukaran kerajaan itu mungkin akan sering berlaku. Ya, pertukaran kerajaan mungkin akan sering berlaku. We need to educate our politician so that they will understand, mereka faham bahawa sebenarnya niat dan natijah sebenar rakyat Malaysia adalah bukan untuk mereka memainkan isu-isu penting ini untuk mendapatkan jawatan atau untuk naik jadi kerajaan, tetapi mereka harus follow through. Kalau dia orang cakap dia orang boleh buat sesuatu, dia kena follow through. You see, ahli politik dia tak peduli sebab dia rasa dia cakap tu dia nak dapat undi, dia nak menang undi, lepas tu dia dah boleh nak buat apa saja dia nak. Tetapi timbal balik daripada rakyat itu sangat penting. Jadi saya rasa kalau rakyat boleh memainkan peranan yang lebih besar, terutamanya daripada bawah ke atas, untuk menunjukkan kepada mereka bahawa sebenarnya you have to follow through apa yang you cakap. Kalau you bercakap di dalam semangat berpidato sewaktu berkempen ni, saya faham orang bila semangat berpidato ni dia dah tak tahu apa benda dia cakap. Mungkin lepas tu kalau dia tanya dia dah tak ingat lah. Dan dalam semangat berpidato itu disiplin sangat penting. Ada perkara-perkara yang dia harus faham. There is value in following through of what you say. Dan ini bukan sahaja dalam negara ini juga luar negara. Pelabur-pelabur ni semua dia akan lihat kepada benda-benda macam ni juga. We cannot think, kita tak boleh fikir bahawa benda ni sebenarnya impact dia kat kita saja. Impact dia adalah Malaysia ini di mata dunia. Apabila masyarakat dunia ini melihat, wah cakapnya begini tetapi buatnya begini, that is already a very bad petunjuk untuk mereka melabur ataupun berdagang dengan negara kita. Macam saya lah, kalau saya nak melabur dekat dalam syarikat pun, tapi syarikat tu hari ni cakap macam ni, besok cakap macam ni, lusa cakap macam tu, lepas tu tak buat apa yang dia cakap, bukan saya, you pun tak berani nak melabur. Jadi fundamental, tetapi kita sebagai sebuah negara yang demokrasinya belum matang, bergerak ke arah demokrasi yang lebih matang, rakyat harus faham bahawa kalau kita boleh mendisiplinkan ahli politik kita, dan mereka tentu sekali, dan saya percaya mereka akan mengikut trend itu, dan mereka akan berubah sebenarnya, dan mereka akan faham. Saya rasa dah sampai tibanya dekat negara ini, di mana kita meletakkan ahli-ahli politik kita untuk bertanggungjawab dengan janji-janji mereka sebelum pilihan raya. Dah dibuat di beberapa negara. Ya, apabila kamu berjanji sebelum pilihan raya untuk sesuatu benda itu, you have to fulfill it. Tak bolehlah kalau kita bercakap sesuka hati saja. Kan? Jadi nanti selepas itu, seakan-akan ditipu. Jadi rakyat merasakan seakan ditipu, tetapi ini ada konteks ataupun impak yang lebih mendalam.
kita akan menjadi sebuah negara boneka. Jadi dunia akan melihat kita sebagai negara yang tidak serius. Kalau you tengok jiran kita Singapura, they will do. Walaupun idea mereka tu, saya ramai kawan-kawan di Singapura, saya tak rasa idea dia tu hebat mana pun. Tetapi dia buat sampai jadi. Dan dia konsisten. Dan apa yang dijanjikan itu dia buat. Ya. Dan apabila you menunjukkan identiti yang sebegitu, confidence terhadap negara you adalah tinggi. Jadi Ini Najib, saya nak add on Rizal's point. Boleh, Nak cuba balik kepada isu yang kita bermula dengan isu ringgit ni. Sebab itu bagi saya, bila mana kita berbincang tentang nilai ringgit, dia sebenarnya adalah subjek yang memerlukan kita melintas sempadan. Kalau tak ada sempadan, tak ada cakap tentang foreign exchange ni. Jadi berarti secara umumnya ialah bagaimana persepsi masyarakat antarabangsa, baik negara dagang ataupun negara-negara home pelaburan-pelaburan yang masuk ke Malaysia, apakah pandangan mereka terhadap Malaysia? Bagi saya ini yang komponen-komponen yang jarang dibincang. Kita banyak bincang tentang polisi kadar faedah di Amerika. Itu betul. Kita banyak bercakap tentang kelembapan ekonomi dunia yang menyebabkan ekspor menurun. Itu betul. Tetapi persoalan satu lagi ialah apakah persepsi masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia? Because ini akhirnya akan turun kepada the interest in doing things with Malaysia. Dan itu secara umumnya akan menyebabkan permintaan kata ringgit dan sebagainya. Ini when people are not interested in our country ataupun not interested in our product, our services, maka umumnya nilai mata wang akan jatuh. Ini dimensi-dimensi yang penting yang perlu kita nilai selain daripada hanya menumpu kepada Federal Reserve, hanya menumpu dan mengharap kepada bank negara untuk menyelesaikan masalah. Bagi saya mungkin merasakan bahawa maybe 30% bank negara, but the rest of it adalah isu Putrajaya. Bukan isu bank negara. Bank negara, kalau isunya structural, kalau isunya ialah Malaysia as a preferred destination ataupun a preferred country to work with, isunya bukan bank negara. Bukan bank negara tidak boleh merentas isu-isu itu. Itu bukan bawah jurisdiction bank negara. Jadi dalam kadar faedah betul, tetapi kita juga ada ingat, polisi menaikkan kadar faedah di Amerika adalah untuk matlamat mereka, untuk menangani masalah inflasi. Kita tidak boleh mengikat kita dengan mereka sewenang-wenangnya. Kerana kita ada pertemuan dua sekarang ini. Dalam konteks antarabangsa, seolah-olah kita kena naikkan kadar faedah. Tapi dalam konteks dalam negara, ekonomi kita sekarang ni agak tertekan. Dan rakyat tertekan. Dan juga kenaikan kadar faedah mungkin akan menimbulkan masalah-masalah lain. Jadi berarti keseimbangan antara faktor dalaman dan luaran ini sangat penting. We cannot simply just want to follow whatever yang US nak buat. Tapi dalam konteks policy consistency, dalam konteks apa Malaysia nak buat, kalau saya berani bagi contoh. Beberapa tahun yang sudah, kita bercakap bila ada kerajaan baru dibentuk, kita bercakap tentang kereta nasional ketiga. Sekarang dah hilang tajuk. Hilang langsung daripada radar-radar pembangunan. Jadi ini berat. Kalau saya pelabur daripada luar negara, tertarik dengan apa yang nak dibuat, dan suddenly it disappear, ini satu masalah yang besar. Dan kita ada buat keputusan pergi balik, batal terus. Dan projek-projek ini projek-projek yang melibatkan masyarakat antarabangsa. Dan saya rasa, I'm not referring to any specific person lah, but any government, mana-mana kerajaan yang bertingkah laku begini, lazimnya akan menyebabkan masyarakat antarabangsa akan lebih ragu-ragu dengan negara ini. Okey, Najib. Boleh. Saya nak tambah sedikit. Satu cadangan yang lebih munasabah untuk beri satu contoh kepada pendengar anda, di mana memang sesuatu perkara yang boleh dibuat dalam jangka masa pendek untuk cuba menangani isu ringgit ni. Kerana salah satu isu yang telah ditimbulkan oleh expert, oleh pakar ialah imbangan semasa ataupun current account deficit, current account di Malaysia, di mana memang walaupun dalam keadaan positif, tetapi jumlah itu tidak begitu besar. Dan salah satu perkara yang boleh dibuat untuk menaikkan current account situasi keadaan ni adalah untuk menyambut lebih ramai pelancong asing untuk masuk ke Malaysia untuk spend dalam ringgit, untuk demand ringgit, dan ini juga akan memberi lonjakan kepada ekonomi tempatan.
Dan saya rasa apabila kerajaan boleh roll out plan dalam jangka masa pendek untuk menarik lebih ramai pelancong dari negara China, dari negara Eropah, dari US, ini memang boleh memberi satu lonjakan yang satu impact yang positif untuk situasi nilai mata wang ringgit. Prof Azlan, ini masalahnya apabila kita berdepan dengan masalah seperti ini, adakala dia ada peluang cerah yang perlu kita ambil dan juga garap sebagai contoh. Apabila berlaku penurunan penyusutan ringgit, ekspor kita sepatutnya lebih baik peluang itu. Pelancongan seperti YB ataupun Dr. Kian Meng sebutkan tadi, boleh kita raih dan sebagainya, tapi kita tidak nampak pelan yang lebih jelas untuk menarik kedatangan pelancong pada ketika ini. Bagaimana untuk melihat? That's why I think Harizal bermula di awal tadi, kita kena memaklumkan pada semua rakyat Malaysia. Jangan salah faham tentang kadar tukaran asing. Kita bukan, because dia ada literal bahasanya. Bila kata currency mengukuh, kita rasa kuat. Currency melemah, kita rasa lemah. Kalau currency mengukuh terlalu kuat, dia menimbul masalah pada kita. We cannot sell our product. Saya ingat masa dulu-dulu lah kalau pengkaji ekonomi, all this Plaza Accord antara negara-negara maju dan juga Jepun dan sebagainya, because pada satu masa nilai mata wang Amerika terlalu tinggi. Jadi berarti tinggi atau rendah itu tidak boleh diterjemahkan sebagai tinggi baik, rendah buruk. Tidak begitu. Jadi yang penting adalah nilai mata wang itu menggambarkan nilai fundamental kita yang tepat. Itu paling penting. Dan pastinya bila mana ada penurunan nilai mata wang, ianya membuka juga ruang. Jadi jangan kita anggap dia buruk semata-mata. Tetapi but again, while saying that, I'm not trying to say that in that case, maka turunkanlah nilai mata wang sebanyak-banyaknya. Bukan begitu pula. Jadi berarti, jangan salah faham ni. Jadi berarti dalam konteks nilai mata wang yang turun, dua yang disebut tadi, contohnya dalam konteks pelancongan, Malaysia will become a very heaven for tourists. Very cheap untuk datang berkunjung di Malaysia ini. Duduk hotel 5-6 bintang macam duduk dekat motel murah aja di Amerika Syarikat sekarang ni. Kalau dalam konteks pelancongan, dalam konteks pendidikan, services lah. Where we are here, people come to us and to get our services. Then we got to be aggressive on that. Maksudnya, secara relatif, it is cheaper. But remember, by saying that, saya tidak mengatakan make it cheaper and cheaper. Tidak begitu. Tetapi dalam keadaan sekarang, manfaatkan dia. Macam ni lah. Masa musim banjir dulu, kita tak mau banjir. Tetapi ada orang pergi menjala, dapat banyak ikan. Jadi berarti, try to get the good things out of it. Untuk ekspor, yes, satu peluang juga. Dan satu lagi ialah, kadang-kadang bila nilai mata wang jatuh juga, dia membuka ruang untuk kita lebih agresif untuk mencari pengganti kepada import dan ianya kalau boleh biarlah berkekalan. Jadi berarti this is the time because we are so expensive to bring in, therefore the domestic investment in that particular sector itu kita tingkatkan supaya lepas ni kita tak payah lagi lah nak bergantung kepada sektor luar. So let's admit neither that kita nak dia terlalu tinggi, terlalu rendah, tetapi dalam masa sama ada ruang-ruang yang perlu kita manfaatkan dalam konteks at least to gain something out of the situation. Okey. Terakhir sekali mungkin Harizal ingin menambah segala apa yang kita bincangkan pada hari ini. Ada banyak perkara yang boleh kita mungkin permudahkan untuk pemahaman bukan saja penonton tapi juga untuk orang ramai. Ada kalanya ahli politik ini bincang banyak pun mereka tak faham pun apa yang kena laksanakan. Mungkin Harizal boleh bantu mereka ini juga. Okay, actually just one thing. Saya nak saya setuju dengan Kian Meng dan juga Prof. Tentu sekali apabila kita bercakap tentang any crisis yang sebagaimanapun, in every crisis, di dalam setiap krisis itu ada opportunity. Sebenarnya dia memang akan ada ruang-ruang untuk yang kita boleh cipta dan ruang-ruang ini dapat membantu kita sewaktu sewaktu kita berada dalam krisis, dan yang kedua mungkin juga akan dapat membantu kita selepas krisis di mana kita boleh memperkukuhkan lagi sektor-sektor ekonomi ini sebab seperti yang saya cakap tadi, coherence adalah sangat penting, konsisten dan sebagainya. Permasalahannya di sini adalah idea tu pun tak keluar lagi. Jadi kalau keluar macam Kian Meng cakap tu, I will totally support. You see, this is the point. This is the point yang saya rasa sangat penting sebab dalam dunia yang kita hidup sekarang ni, dunia ni dia tak tunggu Malaysia tau. Sebenarnya tak pernah pun dunia tunggu Malaysia. So if we keep on waiting and we keep on talking about things, I think benda-benda yang penting juga tetapi tidak menyeluruh sampai ke bila, seperti Prof cakap, kita tidak boleh ikut dan bergantung sahaja kepada perubahan di Amerika. Mereka buat perubahan itu adalah untuk diri mereka. Ya, kita terkesan, tetapi apa reaksi kita?
apa projek kita, apa yang kita nak buat. Setakat hari ni sampai saya bercakap ni belum dengar lagi. So this is one problem. Okay. Yang keduanya, untuk saya mengakhiri ini, saya rasa saya mengajak semualah, sekarang ni bulan Julai, bulan depan adalah bulan Ogos, bulan kemerdekaan kita. Kita kena re-examine balik, kita kena lihat balik sebagai rakyat Malaysia, kita fikir balik, bawa balik diri kita kepada 60-70 tahun yang lepas. Adakah ini apa yang orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita mahu untuk kita pada hari ini? Is this what they wanted? Is this what we wanted as to be an independent dan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka? Kita harus mencari jalan yang terbaik untuk mempertingkatkan dan menjaga negara kita. Bukan menjaga jawatan, bukan untuk mendapat jawatan dan sebagainya. So untuk merumuskan, do your job. It's not about keeping the job. It's about doing the job well. Okey. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Itu rangkuman yang boleh kita saksikan. Banyak perkara dan sudah pasti ini dari masa ke masa kita akan melihat perkembangan tersebut. Bagaimana untuk kita melihat iltizam politik dan dicampur juga dengan idea yang Harizah sebutkan tadi, wujudkanlah supaya kita dapat mencari peluang tersebut dan penyelesaian jangka masa panjang. Terima kasih Harizah Hazri, penganalisis ekonomi politik dan hubungan antarabangsa, Profesor Dr. Ong Kian Meng, pengarah program pengajian falsafah ekonomi dan politik PPE Perteles University, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif UKM, kerana bersama dengan kami pada malam ini. Sekian sahaja untuk dialog Tiga Penjuru. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.